Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aisyah binti Zulkarnainsyah dan hari ini kumpulan kami akan membentangkan filem yang bertajuk Lalang. Okey, filem arahan Hishamuddin Ahmad ini telah pun mengisahkan tentang hubungan etnik yang terjadi antara masyarakat Melayu dan masyarakat Cina pada awal zaman penjajahan Jepun. Seperti yang kita tahu, hubungan etnik di negara Malaysia adalah dinamik dan mempunyai pelbagai kaum dan bangsa seperti Cina, India dan Melayu. Namun, kajian yang dijalankan oleh Mansur Muhammad Nur menyatakan bahawa hubungan etnik antara masyarakat Melayu dan masyarakat Cina merupakan kelompok yang terbesar di Malaysia. Melalui filem ini, kita dapat mengetengahkan 4 tujuan, iaitu yang pertama, kita dapat melihat bagaimana plot penceritaan, busana dan sonekan serta grafik dan setting dari filem Lalang ini. Yang kedua, kita juga dapat lihat bagaimana nilai jati diri dan juga kerjasama dapat diterapkan dalam masyarakat yang berbilang kaum. Yang ketiga, kita juga dapat melihat bagaimana gambaran visual kehidupan masyarakat orang Melayu dan masyarakat orang Cina melalui filem ini pada zaman penjajahan Jepun. Yang keempat, kita juga dapat meneliti bagaimana budaya dan juga kehidupan seharian masyarakat di tanah Melayu pada zaman penjajahan Jepun. Melalui filem ini, penulis juga telah pun menunjukkan bagaimana gambaran tanah Melayu ketika zaman penjajahan Jepun. Kawan-kawan ingat lagi tak macam mana keadaan sejarah tanah air kita sewaktu penjajahan Jepun? Mari kita saksikan. Okey kawan-kawan, macam mana sedih kan kita melihat bagaimana keadaan tanah Melayu kita pada zaman dahulu? Oleh itu, kita mestilah menghargai bagaimana perjuangan-perjuangan wira-wira negara yang telah berusaha dan bertempus lumus dalam membebaskan tanah air kita daripada dijajah. Sinopsis daripada filem Lalang ini menceritakan tentang bagaimana Embong dan Aheng yang bersama-sama mengelak diri mereka daripada dipergunakan oleh tentera Jepun. Mereka telah pun mencuba pelbagai cara untuk mengelakkan diri mereka daripada terpedaya untuk menjadi tali barut Jepun. Sehinggalah Ah Chai mengugut untuk mencederakan Siulan dan juga Ah Yi. Namun, Meja Tanaka juga telah pun bertindak untuk membakar kedai Aheng kerana Aheng enggan untuk bekerjasama dengannya. Atas dasar nilai kemanusiaan, Embong dan juga Rohani telah pun bertindak untuk membantu menyembunyikan Aheng daripada tentera Jepun. Hari demi hari, hubungan antara orang Cina dan juga orang Melayu pada zaman itu telah pun menjadi goyah. Hal ini demikian kerana terdapat segelintir daripada mereka yang telah menjadi tali barut Jepun dan juga British. Hal ini juga menyebabkan mereka sudah tidak mempercayai antara satu sama lain. Sehinggalah pada satu hari, terdapat budak yang berbangsa Cina sedang bermain layang-layang menggunakan surat khabar Melayu telah mati ditembak oleh orang Cina sendiri kerana dia menyangka itu adalah anak orang Melayu. Inilah sifat dendam yang telah menyebabkan nyawa orang yang tidak bersalah terkorban. Filem Lalang ini amatlah wajar dan disyorkan untuk ditonton kerana pelbagai setting, grafik dan juga plot penceritaan yang amat sesuai untuk semua lapisan masyarakat. Kawan-kawan mesti nak tahu apakah setting filem ini kan? Mari kita tengok. Antara setting yang ditunjukkan dalam filem ini ialah ketika mereka bercucuk tanam. Mereka telah pun menggunakan bajak kayu untuk meratakan tanah. Dia mengukuhkan jalan penceritaan. Filem ini juga turut menunjukkan bagaimana kehidupan penduduk kampung yang menggunakan basikal sebagai pengangkutan utama untuk mereka bergerak. Kita juga dapat lihat bagaimana penggunaan senjata seperti senapang dan juga bayonet yang digunakan oleh tentera Jepun. Bagaimana? Menarik kan? Seterusnya, rakan saya Syira akan menceritakan bagaimana plot penceritaan yang lebih mendalam serta busana sonekan dan juga grafik dari filem ini.
Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Syahira binti Jamaluddin akan menceritakan pula plot dan cerita, grafik serta busana dan solekan dalam filem ini. Dan cerita filem dalam ini, ia mempunyai 6 Sikon pertama filem ini menceritakan kehidupan orang Melayu dan Cina yang sedang dijajah oleh tentera Jepun. Ini memaparkan kehidupan orang Melayu dan Cina yang masih aman dan harmoni di mana mereka bersahabat baik dan saling mempercayai. Mereka saling berkomunikasi dan juga turut berjual beli antara satu sama lain. Ini memaparkan persahabatan yang erat antara Aheng dan Embong. Kedua, memaparkan hubungan antara orang Melayu dan Cina mula goyah apabila mereka dihasut oleh kaum masing-masing. Dihasut agar menjadi tali barut tentera Jepun manakala orang Cina dihasut agar menjadi tali barut tentera British. Kewujudan kesatuan Melayu muda di mana orang Melayu menjadi tali barut tentera Jepun telah menimbulkan perasaan bimbang dan takut dalam kalangan penduduk kampung. Sesetengah orang Cina telah menyertai MPAGA di mana mereka membantu tentera British bagi menentang tentera Jepun. Kewujudan MPAGA adalah disebabkan kebencian tentera Jepun terhadap orang Cina di mana mereka dibunuh tanpa belas ihsan. Cina juga mula membenci orang Melayu kerana mereka menyangka orang Melayu telah bersubahat dengan tentera Jepun bagi menentang orang Cina. Ceritakan konflik yang berlaku di kampung apabila seorang pegawai tentera Jepun datang menyamar menjadi penduduk di pekan untuk mengintip orang Cina. Menggunakan seorang wanita Melayu di mana dia berbual-bual dengan wanita tersebut di kedai makan Cina untuk mengelakkan penyamarannya diketahui. Bot telah mendengar perbualan orang Cina di mana mereka merancang untuk membantu tentera British. Setelah mengetahui rancangan orang Cina, tentera Jepun telah menangkap dan menyeksa penduduk Cina di pekan tersebut. Sikon keempat memaparkan pula nasib orang Cina di pekan yang diserang dan diseksa oleh tentera Jepun secara berterusan. Hidup dalam ketakutan apabila pekan mereka diserang dan dimusnahkan oleh tentera Jepun. Keadaan semakin teruk apabila salah satu rumah kedai orang Cina iaitu Aheng telah dibakar di mana beberapa orang telah terperangkap dan terbakar. Keluarganya telah melarikan diri daripada tentera Jepun. Sikun kelima menceritakan konflik yang lebih besar di mana Embong telah menolong keluarga Aheng yang melarikan diri untuk bersembunyi di rumahnya. Menolong keluarga Aheng untuk bersembunyi di sebuah pondok dan bersepakat untuk menjaga anak mereka buat sementara waktu. Kesatuan Melayu Muda masih berkeras untuk menghasut orang Melayu yang lain agar bekerjasama dengan tentera Jepun dan orang Melayu akan dibunuh sekiranya mereka bersubahat dengan British. Berteruk apabila tentera Jepun memeriksa rumah Embong setelah diberitahu terdapat orang Cina bersembunyi di dalam rumah mereka. Sikun keenam memaparkan kesimpulan kepada keseluruhan filem ini. Ini memaparkan lelaki Cina yang menembak seorang budak kecil di perkampungan orang Melayu yang merupakan bangsanya sendiri. Kanak-kanak tersebut merupakan anak perempuan Aheng yang disangka sebagai anak orang Melayu yang telah bersebahat dengan tentera Jepun. Akibat sikap dendam, mudah terpedaya dan tiada perpaduan antara penduduk Melayu dan Cina, konflik yang melanda tidak dapat diselesaikan dan mereka terus dijajah. Secara keseluruhannya, filem dalam ini mempunyai plot dan jalan cerita yang menarik dan teratur. Penceritaan bermula daripada kehidupan penduduk kampung yang harmoni di awal cerita kepada klimaks yang mencemaskan dan seterusnya kepada penutup yang menyedihkan. Akan menjadi lebih kuat sekiranya lebih banyak fakta dimasukkan dalam filem ini. Penggunaan grafik juga telah digunakan dalam filem lalang ini. Terdapat dua grafik yang dipaparkan. Grafik yang pertama memaparkan kesatuan Melayu muda iaitu Tali Barut Jepun. Pula memaparkan persatuan MPAGA iaitu Persatuan Orang Cina yang bekerjasama dengan tentera British. Penggunaan busana dan solekan turut dipaparkan dalam filem lalang ini. Selendang dan songkok yang dipakai oleh kaum Melayu. Yang dipakai oleh kaum wanita Melayu. Busana yang dipakai oleh lelaki Melayu Islam ketika solat berjemaah. Pakai oleh lelaki berbangsa Cina. Dikena pakai oleh wanita berbangsa Cina. Stresnya ialah pemakaian tentera Jepun. Busana yang dipakai oleh pekebun, penoreh getah dan juga petani. Penggunaan solekan untuk menonjolkan kecantikan wanita Melayu juga digunakan untuk menunjukkan lebam di muka. Solekan untuk menunjukkan kesan darah di baju kanak-kanak.
Seterusnya, ahli kumpulan kami iaitu Jed akan menceritakan pula tentang metod yang kami gunakan, hasil kajian serta latar filem dokumentari bagi filem ini. Terima kasih Syira. Hai, saya Jade Bennett dan dalam filem review ini saya akan menerangkan tentang metodologi dan perbincangan hasil kajian. Okey, masuk kepada bahagian metodologi. Kaedah yang digunakan dalam metodologi ini ialah kaedah kualitatif di mana teknik menganalisis naratif telah digunakan. Dalam filem ini, elemen-elemen analisis yang diteraskan adalah seperti latar filem, plot dan cerita, grafik, setting serta busana dan solekan yang terdapat dalam filem ini. Seperti yang telah diterangkan oleh rakan saya, Aisyah dan Syira sebelum ini. Elemen-elemen analisis yang telah disebut tadi akan dinilai bagi mengenal pasti asas penceritaan yang digunakan oleh pihak penerbitan bagi menyampaikan mesej dengan memenuhi etika penerbitan sebuah filem dokumenter sejarah yang menyerupai zaman penaklukan Jepun di Tanah Melayu sekitar era 1942. Beralih kepada perbincangan hasil kajian. Okey, dalam perbincangan hasil kajian ini saya akan menerangkan tentang latar filem dokumentari. Latar filem dokumenter ini ialah di sebuah kampung di Tanah Melayu pada sekitar era 1942. Lokasi ini merupakan tempat tinggal orang kampung berbangsa Melayu, Cina dan India di mana mereka hidup aman dan harmoni sebelum dijajah oleh tentara Jepun. Okey, dalam kampung ini terdapat dua orang yang bersahabat baik, iaitu Embong dan Aheng. Kedua rakan baik ini cuba mengelakkan diri daripada dipergunakan kerana mereka tidak sanggup menjadi lalang yang mengikut arah secara dipaksa. Di mana Aheng dipaksa oleh Acai, manakala Embong dipaksa oleh Saleh. Kedua-dua paksaan yang telah dibuat oleh Acai dan Saleh ini adalah bertujuan untuk mencetuskan perbalahan di antara orang Melayu dan orang Cina. Pada suatu malam, kedai Aheng dan keluarganya telah dibakar oleh tentara Jepun. Ini telah menyebabkan Aheng dan keluarganya terpaksa menyerok dari tentara Jepun tersebut. Dengan pertolongan Embong dan istrinya Rohani, mereka telah membenarkan Aheng dan keluarganya untuk bersembunyi di pondok kebunnya buat sementara waktu untuk menyerahkan diri mereka daripada tentara Jepun. Pada suatu petang, Ahi, yaitu anak perempuan kepada Aheng, sedang bermain layang-layang di kawasan terbuka di mana layang-layang itu diperbuat daripada surat kabar Melayu. Secara kebetulannya, tentara Jepun yang sedang meronda di kawasan itu ternampak Ahi yang sedang bermain layang-layang tersebut. Tentara Jepun yang secara kebetulannya meronda di kawasan itu ternampak Ahi yang sedang bermain layang-layang. Layang Ahi yang diperbuat daripada surat kabar Melayu itu telah menyebabkan Ahi untuk tidak dibunuh oleh tentara Jepun itu. Namun yang demikian, Acai yang secara kebetulannya berada di situ juga telah bersangka bahwa Ahi merupakan anak perempuan Melayu. Hal ini telah menyebabkan Ahi ditembak oleh Acai kerana bersangka Ahi ialah anak orang Melayu. Melalui filem dokumentari sejarah yang berjudul Lalang ini, antara nilai yang jelas ditunjukkan ialah nilai kerjasama antara masyarakat yang berlainan bangsa. Seterusnya, nilai jati diri yang ada pada seseorang juga jelas ditunjukkan dalam filem dokumenter sejarah ini. Baiklah, seterusnya bahagian literature, message dan rumusan akan diterangkan oleh rakan saya Faika selepas ini. Oleh itu sahaja daripada saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Faikah ingin menguraikan dengan lebih lanjut kajian literature, mesej yang ingin disampaikan
kajian lepas, jati diri seseorang terbentuk hasil daripada persamaan di dalam sesebuah etnik seperti sejarah, nilai, sikap dan tingkah laku seperti yang dinyatakan oleh Hussein 2017. Konflik antara kaum kebiasaannya berpunca daripada perbezaan jati diri ini. Namun, tidak mustahil untuk etnik yang berbeza latar belakang hidup harmoni sekiranya mereka dapat berkongsi ciri budaya atau nilai-nilai tertentu. Menurut Hanifah Muhammad dan Radhakrishnan 2018, kerjasama antara dua etnik yang berbeza dapat dibentuk kerana adanya sifat toleransi sesama mereka. Masyarakat majmuk telah lama terbentuk di Malaysia dan keunikan negara kita haruslah diteruskan dengan mengekalkan sifat toleransi sesama kita. Seterusnya pula adalah tentang penaklukan tentera Jepun di tanah Melayu. Menurut Hanifah dan Uthman 2017, penaklukan tentera Jepun di tanah Melayu merupakan titik permulaan perpecahan dan pergaduhan di antara kaum. Kaum Cina menganggap kerjasama antara orang Melayu dengan pihak Jepun merupakan satu pengkhianatan. Hal ini sepatutnya menjadi pengajaran kepada kita supaya kita tidak berpecah hanya kerana unsur yang datang daripada luar. Akhir sekali, budaya merupakan identiti kepada sesebuah kaum dan merupakan elemen penting yang mencorak kehidupan sesebuah masyarakat. Ini jelas menunjukkan norma kehidupan di Malaysia adalah hasil daripada penerimaan perbezaan budaya tersebut. Seterusnya, saya akan menghuraikan tentang mesej yang ingin disampaikan di dalam filem Lalang ini. Terdapat 3 mesej yang menonjol di dalam filem ini, iaitu patriotisme, persahabatan dan kemanusiaan. Patriotisme iaitu perasaan cinta akan negara adalah nilai yang paling ditekankan dan nilai ini jelas dilihat di dalam watak utama iaitu Embong dan Ahen. Mereka masing-masing tidak mahu berpaling tandak kerana sayangkan keharmonian yang telah dikecapi mereka. Di samping itu, nilai persahabatan antara dua kaum yang berbeza juga turut ditekankan di dalam filem ini. Seperti persahabatan antara Embong dan Ahen, dengan wujudnya persahabatan tersebut, secara tidak langsung perpaduan antara kaum di negara kita akan dapat dilahirkan. Nilai kemanusiaan iaitu nilai yang terakhir jelas ditunjuk di dalam babak di mana Embong sanggup membantu menyembunyikan keluarga Ahen walaupun dia meletakkan keluarganya sendiri di dalam bahaya. Jika setiap masyarakat kita mempunyai nilai kemanusiaan ini, pastilah kita akan lebih sering saling bantu-membantu antara kita. Secara keseluruhannya, terdapat pelbagai aspek yang dapat dipelajari melalui analisis filem Lalang ini. Antaranya adalah nilai-nilai bumi, latar filem serta melihat kehidupan dua kaum yang berbeza dari kacamata visual. Diharapkan melalui filem analisis cerita Lalang ini dapat memberikan pembaca impak positif serta kami sebagai pengkaji. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.